mengenai dengan Brunei December Festival 2020. Itulah si Muhammad minta RM10 kepada saya. Jadi kerana kita akan wawancara pelakon lelakinya tadi, iaitu alhamdulillah bersama kita ni narasumber kita untuk hari ini sikit sebanyak membincang mengenai Brunei December Festival 2020 di mana di bawahnya antara aktiviti yang akan diadakan iaitu acara teater. Dan lelaki tadi kita bersama dengan Yang Mulia Awang Abdul Hanif Iqbal bin Abdul Manaf dan juga kita bersama dengan Nurul Amirah Nabilah binti Abdul Rahim dan juga bersama kita alhamdulillah bersama dengan Yang Mulia Awang Jazli Johan untuk pagi ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pagi. Yang bebon tu tadi tu. Artinya dia orang punya lakonan masuk. Betul. Sampai kepada sampai kami. menghayati tu katanya. Sampai gigitan gua sampai sakit hati RM10 pun diminta. Baik, untuk pagi ini kita tanyakan terlebih dahulu bersama dengan mungkin juga Nurul Amirah Nabilah ataupun Jazli Johan untuk mengkongsikan sedikit antara aktiviti dan program yang akan diadakan bersempena dengan Brunei December Festival 2020 ini. Silakan, siapa boleh menjawab? I think boleh menjawab lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aktiviti teater Takdir Keranamu merupakan salah satu aktiviti di bawah December Arena Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah Kompleks berkesinambungan dengan acara Brunei December Festival 2020 yang mana akan berlangsung pada 26 dan 27 Disember akan datang. 27 ya. Iaitu mengenai yang baru saja menonton iaitu pada masa ini wawancara Brunei December Festival. Teater bertajuk Takdir Keranamu. Takdir Keranamu. Itu dia bila-bila kita ni yang mengungkayahkan ya teater ini. Jadi bukan calon-calon dan pelakonnya pun tadi amat berbakat. Boleh. Sampai Muammar pun tadi sakit hati ya Allah. Itu sebagai anu sajalah. Sebagai mukadimahnya. Mukadimah di awal pagi ini. Dan juga sekali lagi mungkin dapat dikongsikan sekali lagi ya untuk bagi penonton mungkin tadi anda dapat sempat menangkap di mana dan bila ianya akan diadakan. So insyaAllah acara ini akan diadakan pada 26 dan 27 Disember 2020 bertempat di ruang tingkat 2 Kompleks Yayasan Haji Hassan Al-Bolkiah. So kami ada 3 show semuanya. So the first show will be on 26, 6:30 PM. And then the other 2 show will be on 27, pukul 1.30 dengan 6.30. So each show will be limited to only 80 seaters. So for everyone, please hurry up and book your ticket now lah. Karang dampitnya orang Masih lagi ada ya. InsyaAllah masih ada. Terpaksa kami terhadkan memandangkan masa ni kita ni pun sedang proses with the COVID apa semua. So langkah-langkah tu mesti dikuatkanlah. Itu dia. Jadi siapa cepat dia dapat. Pat sekulipat siapa cepat dia dapat. Pastikan ada kita dapat tiketnya ya. Mungkin di sana dapat lagi minat. Kenapa kami tercakap selalu bercakap RM10 mungkin boleh dilihat ketika itu. Kenapa? Dan jadi, juga untuk seterusnya mungkin dapat kita tanyakan kepada pelakonnya ni, antara pelakonnya. Mungkin kepada Abdul Hanif Iqbal sendiri. Berlakon sebagai apa ni? Watak saya di dalam teater ini adalah sebagai Hanif, iaitu watak bapa kepada the other 2 characters lah in this theater lah. Fun fact, the character that yang saya lakonkan tadi actually it's not my role. But penggalarku watak lelaki curang lah. Namun jom mungkin dapat dikongsikan apa perasaannya bila memegang watak sebagai seorang bapa. It's very challenging for me lah. Memang satu cabaran pasal memegang sebagai watak sebagai seorang bapa itu bukan yang sana kan, macam untuk menjiwai watak seorang bapa itu pasal maklum belum jadi bapa. Masih muda. And then lagipun yang macam dalam watak Hanif dalam teater ni ia macam lebih kurang berumur dalam 45 ke 50. So untuk menjiwai watak yang dalam that umur memang satu cabaran lah. Daya upayalah ya untuk menghayati. Jadi mungkin sedikitlah dikongsikan macam mana untuk mengambil aura untuk menjadi seorang bapa 45 tahun jauh tu jaraknya. Macam mana? Ada membuat apa nama ini? Research atau macam mana?
dengan tunjuk ajar dengan tunjuk ajar Kak Dewi, which is kami punya producer, and dengan rakan-rakan sutradara Memento yang lain lah. Pasal sebenarnya this theatre is only the third theatre that I joined with sutradara Memento. Memang dia pernah berlakon sebelum ni, tapi dengan tunjuk ajar Kak Dewi and the other sutradara Memento friends yang lain, InsyaAllah lah boleh. Mungkin sedikit penambahan barangkali akan mendalami watak, mungkin boleh menjaga anak buah ke sejam, mungkin boleh jadi bapa, menganu lagi masukkan aura bapa dalam diri. Mesti ada di antara pelakon kalau ada pernah juga membaca pelakon ini ia perlukan suasana ataupun masa untuk yang menjiwai ininya karakter tu. Jadi mungkin belajar dari semua markale. Saya ini siapa juga. Baik, selanjutnya. Jadi sebelum ini ada tiga teater saja kan. Jadi sebelum ini adakah mungkin pernah mengikuti barangkali kelas lakonan ataupun bukan dalam teater ini sendiri, ada yang lainnya? For teater ni dia ada pernah sebelum ini. So the first teater yang saya join was sama sutradara Memento juga, which is 2 years ago. 2017 ke lah? 19. So that's the first time lah. Memang dah ada background sebagai pelakon apa. Jadi memang ada minat dan bakat tersendiri lah. Dia bakat, tapi masa tu Endang kenal Kak Dewi lah. Sekali dia macam mungkin dia mencungkil bakat itu. So masa ni minat lah, jangan minat. Okey. Baik, sebagai pengurus pengurus bagi Hanif ataupun Mirah, siapa yang pengurus ini? Pengurus will be under saya lah. Bagi Hanif sendiri mungkin Jazli, Jazli sendiri dapat mengungsikan macam mana peranan Jazli sebagai pengurus acara dalam memperkasa lagi aktiviti ini, walaupun semasa ini pelaksanaan SOP pandemik COVID-19 masih lagi perlu dikuatkan. Okey, untuk kalian ni a bit challenging untuk kami lah memandangkan dengan COVID apa. So kami cuba melimitkan setiap macam seminggu tu 2 ke 3 kali max, and then ada pelakon-pelakon tertentu saja yang akan hadir lah untuk menghadiri latihan itu. So towards kami pun baru start berlatih which is hujung bulan 10 yang lalu. So kami cuba push bis diorang untuk dapatkan semua apa yang kami mahu secepat mungkin, because timing untuk bis diorang berlatih indah panjang, memandangkan dengan COVID and then ada yang bekerja apa semua. Jadi memang salah satu cabarannya lah dengan pandemik, dan juga para pelakon pun bukannya semua free 24 jam, ada bertugas dan sebagainya, tapi alhamdulillah dapat juga dilaksanakan. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi penuh semangat belia-belia kita ni. Mungkin juga pelakon-pelakonnya ada bakat yang tercungkil, yang terpendam lepas tu dicungkil. Allah, salah. Saya nervous macam saya pulang pelakon. Mana tahu tiba-tiba rupanya pandai nak berlakon. Mana tahu mungkin boleh audition. Baik, untuk selanjutnya pula mungkin bagaimana penonton ataupun orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara yang akan berlangsung ini? So kalau orang ramai, so kalau kita kan mau tahu lebih lanjut pasal acara ni, insya-Allah kita boleh direct saja ke kami punya social media platform. So kami antara Facebook page ataupun Instagram Sutradara Memento, SUTERAMEMENTO, atau kita boleh direct saja ke talian kami 88034448. So 88034448. So di sana kami punya tim insyaAllah akan entertain any question lah, including the ticketing ke apakah semua itulah. Okey, itu dia ya. Jadi kepada pelakonnya pula Abdul Hanif di sini. Jadi bagaimana penglibatan BIS kita ni sudah mengubah mungkin dari segi perspektif ataupun self development BIS kita? Maklumlah sebelum ini dah minat kan tadi, tiba-tiba jadi minat. Jadi macam mana perspektif dan juga self development dalam lakonan ini? Kalau perspektif saya towards theater memang berubahlah. Pasal sebelum ini memang dia pernah join theater, pernah join theater production tapi bukan sebagai pelakon. Jadinya after melihat dengan diri sendiri macam mana prosesnya, macam mana untuk
belajar berlakon apa semua tu, jadinya mengubah perspektif saya macam benda ni bukan senang lah. It's an easy job, it's not for everyone. Tapi dengan dengan tunjuk ajar yang betul, insya-Allah boleh dilakukan lah. And then kalau macam dari segi self development, memang banyaklah yang saya pelajari daripada teater ni, pasal theater production is not just about acting on stage, because benda ni menyeluruhkan, macam ada management side, ada marketing side, and saya sendiri pun macam ada terlibat di dalam marketing side. So banyak pelajari benda tu dari sanalah, management, marketing. Jadi ingin saya mengetahui juga, dalam satu tim produksi ini, adakah habis kita saling kenal mengenali dari satu organisasi organisasi kah, satu sekolah kah, apakah? Kalau mengikut Sutra Memento, kami merupakan untuk yang kalian ni lah, mostlynya orang yang sudah lama dengan Sutra Memento, tapi kami membagi peluang untuk bis diorang ni memilih apa next jawatan kamu. Macam Amira sendiri sebelum ni ia start dari front of house, which is tukang handle tiket apa semua, tapi this time ia mau jadi directing, assisting. So kami bagi peluang untuk masing-masing mendalami lagi bidang-bidang jadi tidak tertumpuk kepada satu itu sajalah. Jadi semualah merasa boleh jadi pelakon, boleh jadi manager, boleh jadi ticketing. Mungkin Tani boleh jadi penerbit selepas ini. Mungkin penerbit boleh jadi pengacara. Okey. Baik, untuk pagi ini sebenarnya seperti biasa, memang kalau setiap wawancara yang seronok pastinya masa tu rasakan sekejap saja. Tak sedar saya. Kira ini di sampai pagi. Dan dulu kami ucapkan terima kasih bersama kita ni untuk hari ini. Kita serahkan kepada Dayang Nurul Amirah Nabilah untuk mengkongsikan sedikit apakah harapan daripada pihak BISKITA. So kalau harapan, definitely kami mahu insya-Allah is to have a full house lah untuk tiga-tiga show ni kan. And Takdir Keranamu pun itself is basically an awareness stage play kan, especially on domestic violence, depression, and all these things lah. Basically it's about mental healthness kan. So basically harapan kami selain daripada dapat full house, kami juga harap dapat supaya segala message, objektif yang Takdir akan sampaikan itu sampai kepada semua audience. InsyaAllah. Kami pun harapkan di hadapan pagi agar semuanya sampai, dan bagi mereka yang berkejana tu semoga terbalas. Dan apa yang penting semoga anda terhibur nanti apa jua yang telah dibukakan kepada BISKITA untuk menyertai sempena dengan Brunei December Festival 2020 ini. Ini antara aktiviti yang dapat anda ikuti. Malah insya-Allah rakan-rakan tugas yang lainnya juga akan lagi mengongsikan beberapa acara-acara yang dapat kita ni ikuti bersama di bulan Disember ini nanti. Jadi ini nampaknya sampai di sini sahaja rancangan Rampai Pagi bersiaran pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan terima kasih kepada tetamu kita ni pada pagi ini. Ya, dan juga RM5 sekarang. Dan sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.